Tapi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mahabbatu iman, mahabbatu sunnah. Kecintaan yang ada kaitan dengan iman. Kecintaan manusia ni, daripada hadis ni dia ada 3. Yang pertamanya disebut sebagai mahabbatu ijlalin wa i'zamin, iaitu kecintaan hormat, seperti mana kepada bapa. Kita sayang kat bapa kita. Semua sayang tu, sayang kepada bapa dengan sebab kita hormat bapa kita. Dan mak cakap, walaupun mak ni doa dia 3 kali ganda wai daripada pak, tapi anak boleh buat kurang lah dengan mak. Kan? Mak duduk atas lah ni, kan banyak anak duduk, semua anak duduk di rumah. Saya pun sebelum ni anak duduk di rumah, mak panggil turun makan, mereka duduk main. Bila mak ubah tune suara tu, kan, dia jadi naga sikit, hak takut akan turun, hak brutal duk main lagi. Tapi bila kata bapak cakap, awak pasal apa tak mau makan ke? Dia cakap macam tu lah, semua bakat turun. Ya baba, ada apa baba? Tak turun, baba tak reload handset nampak, so data tak ada, maka sebab tu mereka akan baik. Jadi gitu. Yang keduanya ialah mahabbatu syafaqah wa rahmah. Kecintaan disebabkan kasih sayang, seperti mana pada anak. Sayang pada anak lain dengan sayang pada bapa. Kan, kita tengok anak kita hak tua cara hak tua, kan, kasih sayang kepada anak tu dia lebih kepada syafaqah dan rahmah. Dan yang ketiganya ialah mahabbatu musyakalah wastihsan disebut, iaitu sayang kepada orang lain hak mana kita kata simpati. Kan kita tengok ya tuan-tuan, dalam tempoh setahun 2 tahun PKP ni kan, ada yang dihentikan kerja, ada yang terpaksa survive, ada yang bergaji besar tiba-tiba dipotong separuh. Bukan orang lain, kadang-kadang kena adik kita sendiri, anak menakan kita sendiri. Jadi kita tengok, kita kesian, kan? Kita kesian. Bukan saja-saja orang nak minta derma walaupun celah tu banyak scammer apa semua, Ustaz, kan? Jadi kita tengok tu semua kita sayang. Jadi ketiga kecintaan ini biasanya ada pada manusia. Tapi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mahabbatu iman, mahabbatu sunnah. Kecintaan yang ada kaitan dengan iman. Hang boleh abaikan bapak hang apabila berhadapan dengan cinta kepada Rasul. Dia tak sebut mak, dia tak sebut bini, tu sebenarnya duduk dalam tu sekali lah, kan? Tak payahlah nak sebut semua, sebab tu Nabi ni dia tak cakap panjang. Dia diberikan jawami'ul kalim, dia cakap benda pendek tapi perkataan yang pack itu merangkumi makna yang luas. Dalam sejarah manusia ni tuan-tuan, cara ataupun kaedah mereka mencintai seseorang ataupun dalam hubungan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita boleh tengok banyak karakter. Kita akan jumpa pertamanya cinta seperti cinta Abu Lahab. Abu Lahab ni pada peringkat awal apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dia yang paling seronok. Suwaibah, hamba perempuan yang datang bagi tahu cerita, bagi tahu kata ni kan, hang dah dapat anak menakan hang, kan, Aminah dah bersalin. Punya seronok, bukan nak dia pun, tapi seronoknya tu merdekakan Suwaibah tu, kan? Bawa Nabi pergi tawaf Kaabah, seronok. Tapi seronoknya itu seronok sebab dapat anak menakan. Lepas tu dialah yang paling kuat sekali menentang Nabi SAW. Nama dia pun ada, gelaran dia pun ada di dalam Al-Quran, surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Cuma cerita pasal
kecintaan Abu Lahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Dalam sebuah hadis yang disebut asar, ya, asar hadis ni yang Nabi sebut asar ni cerita daripada sahabat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari daripada Urwah bin Zubair. Dia menceritakan bahawa selepas Abu Lahab meninggal dunia, Al-Abbas, adik-beradik dia di kalangan keluarga mereka itu, Al-Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Bagaimana keadaan kamu Abu Lahab? Abu Lahab kata teruk sangat. Iyalah, duduk dalam neraka. Tapi dia kata pada setiap hari Isnin Allah Subhanahu wa taala bagi ke aku, diringankan azab, boleh minum. Minum macam mana? Dia boleh, orang kata apa, sedut air daripada jari dia dekat dengan sebukai ruah ni. Kan kita ada 3 ruah ni. Dia boleh sedut daripada situ pada setiap hari Isnin. Sebab apa? Kerana pada hari Isnin adalah hari kelahiran Nabi SAW. Dan disebabkan dia membebaskan Suwaibah, membebaskan hamba, kerana apa? Kerana kecintaan. Seronok Nabi lahir. Seronok Nabi lahir. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala meringankan azab untuk dia pada setiap hari Isnin. Dan hadis ini, asar ini, walaupun berstatus mursal, tetapi sebahagian ulama mengatakan bahawa dia mausul, bersifat mausul, bersambung. Dan statusnya sahih kerana apa? Kerana Imam Bukhari riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau katalah seronok style Abu Lahab dengan Nabi ni, seronok pada peringkat awal spontaneous ni, tuan-tuan, dia ikhlas. Dia ikhlas dengan Nabi tu, dia seronok dengan Nabi lahir ke dunia tu pun dapat diringankan azab. Maka sebab itu Syekh Al-Imam Muhammad Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, dia menyebut dalam syair dia, dia kata, iza kana haza kafiran ja'azamu, jika si kafir itu yang mana datang celaannya dalam Al-Quran, wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, tabbat yada Abi Lahab, Tuhan mencela tangan Abu Lahab, kekal duduk dalam neraka sampai bila-bila. Atta annahu fi yaumil ithnimi daiman, datang berita dalam hadis pada setiap hari Isnin, yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, diringankan azab untuk dia kerana seronok dengan kelahiran Muhammad. Famazannu billadhi asha umrahu, bagaimana dengan orang yang mana sepanjang hidupnya itu bi ahmada mathrura wa mata muwahhida, yang seronok dengan Nabi SAW dan mati sebagai orang Islam. Abu Lahab pun Tuhan bagi specialty pada hari Isnin, duduk dalam neraka. Kita hak Islam ni takkan dah tak mau sambut maulid, tak mau seronok dengan kelahiran Nabi SAW. Kok-koklah dengan kita duduk macam ni kita seronok dengan Nabi ni. Allah Subhanahu wa taala bagi kat kita syafaat, diringankan azab untuk kita. Kita masuk syurga insya-Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kata kita dihisab atas kesalahan-kesalahan kita, benda-benda macam ni lah kita doakan, kita harapkan supaya Allah Subhanahu wa taala ringankan pada kita. Abu Lahab, Abu Lahab pun Allah boleh bagi diskaun macam tu, takkan kita Islam ni tak dapat apa-apa.